Seterusnya, insiden LRT bertembung berhampiran stesen KLCC pada 24 Mei lalu berpunca daripada pengabaian prosedur operasi standard SOP kritikal. Perkara itu dimaklumkan Menteri Pengangkutan Datuk Sri Wee Ka Siong ketika membentangkan laporan jawatan kuasa siasatan insiden pelanggaran tren LRT Kelana Jaya pada Khamis. Jelasnya hasil siasatan mendapati pemandu dan pengawal Pusat Kawalan Operasi OCC mengabaikan SOP kritikal ketika mengendali tren 240 secara manual. Siasatan mendapati ketika proses pemindahan tren 40 untuk diset semula dan dikembalikan kepada ATO, kedua-dua hostler dan pengawal atau controller OCC telah mengabaikan SOP kritikal. Ini secara tidak sengaja mengakibatkan tren 40 bergerak secara manual ke arah Gombak, iaitu arah utara, dan bukannya ke arah selatan menuju ke depo seperti mana yang dikehendaki. Mengulas mengenai rentetan insiden itu, Ka Siong memaklumkan tren 240 mengalami masalah teknikal pada salah satu sistem Vehicle on Board Communication VOBC pada jam 6.26 petang pada hari kejadian. Susulan itu, pemandu terbabit diarahkan mengendalikan tren terbabit secara manual untuk dibawa ke depo di Subang. Namun pada jam 8.13 malam, satu lagi sistem VOBC tren 240 mengalami masalah teknikal mengakibatkan masalah komunikasi di antara pemandu dan pusat kawalan operasi. Pada masa sama, tren 181 yang membawa 213 penumpang ketika itu telah ditahan di stesen KLCC kira-kira 10 minit dan diletakkan status Manual Road Reservation MRR yang merupakan SOP biasa sebagai pelindungan kepada tren 240 sebelum dikendalikan secara operasi tren automatik ATO. Namun tren 81 dilepaskan dari stesen KLCC menuju ke stesen Kampung Baru tanpa mendapat pengesahan tepat yang mengatakan tren 40 telah diset semula kepada ATO. Tepat jam 8.33 malam, kedua-dua tren bertembung dengan masing-masing pada kelajuan 20 dan 40 km sejam. Dalam pelanggaran jam 8.33 malam 24 Mei lalu, 47 penumpang cedera parah manakala 166 lagi cedera ringan. Jadi berikutnya, asas dapatan di dalam laporan siasatan ini adalah berdasarkan kepada pengumpulan dan penganalisan data-data serta maklumat yang telah dikemukakan kepada jawatankuasa ini dengan meneliti faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya pertempuran tersebut. Jadi daripada analisa ini, terdapat 23 cadangan untuk penambahbaikan yang harus dilaksanakan oleh prasarana dan rapid rail. 5 cadangan penambahbaikan bagi jangka pendek. Pada Isnin, negara digemparkan dengan insiden 2 tren transit aliran ringan LRT terbabit dengan kemalangan berhampiran stesen KLCC dan stesen Kampung Baru. Sebelum ini, kita hanya mengetahui insiden kemalangan LRT hanya melibatkan tren berhenti kerana bekalan elektrik, masalah brek dan tergelincir dari landasan. Bagaimanapun, kejadian 2 tren bertembung kali pertama berlaku dalam sejarah sejak 23 tahun penubuhannya. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan, namun dentuman maha dahsyat akibat pertembungan 2 tren ini telah menyebabkan 213 penumpang dengan 47 daripada mereka mengalami cedera parah, manakala selebihnya 166 penumpang mengalami luka ringan. Bernama TV memperincikan kepada anda kronologi satu lagi insiden kemalangan tren yang mengejutkan ketika negara sedang berhadapan dengan peningkatan kes positif COVID-19. Sekitar 8.30 minit malam, tren bernombor 181 yang membawa penumpang berlepas dari stesen KLCC. Pada ketika itu, tren 181 dipandu secara automatik dengan kelajuan sekitar 40 km sejam, meluncur di atas landasan laluan Kelana Jaya. Kurang 100 meter dari stesen KLCC iaitu stesen terakhir sebelum tren bernombor 181 menyambung semula perjalanan, coach yang membawa 213 penumpang itu dikejutkan dengan kehadiran satu lagi tren di laluan yang sama. Tren dengan nombor 240 berada di laluan Kelana Jaya
sedangkan tren tersebut yang dipandu seorang juru pandu uji tanpa penumpang itu sebenarnya perlu berada di atas landasan bersebelahan, iaitu yang menuju ke laluan Gombak. Akibat pertembungan itu, 213 penumpang tercampak dari tempat duduk masing-masing. Pasukan bomba tiba di lokasi kejadian 7 minit selepas menerima panggilan kecemasan. Kejadian yang berlaku di terowong bawah tanah dan dalam keadaan yang sempit dan gelap menyebabkan pasukan bomba dan agensi penyelamat yang lain mengalami kesukaran untuk membawa mangsa ke kawasan selamat. Bagaimanapun, dalam masa 1 jam, kesemua mangsa berjaya dibawa keluar dan dihantar ke Hospital Kuala Lumpur bagi mendapatkan rawatan lanjut sekitar 9.45 malam. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong pada sidang medianya selepas insiden itu berkata, Kementerian Pengangkutan akan menubuhkan pasukan panel penyiasat khas untuk menyiasat punca kejadian terbabit. Jelasnya, dalam tempoh 2 minggu, hasil siasatan oleh pakar-pakar pasukan khas itu akan dikemukakan kepada kementerian. Sama ada kesilapan sistem isyarat, masalah komunikasi atau kesilapan manusia. Perkara ini perlu dijawab pihak berkaitan bagi memastikan insiden seumpama ini tidak berulang. Dan bagi pasukan barisan hadapan, kecekapan dan ketangkasan mereka untuk menyelamat, membawa keluar mangsa sehinggalah mereka mendapatkan rawatan di hospital harus diberi pujian.